Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat. Okey, hari ni saya nak buat dua unboxing barang yang ada depan saya ni. Di mana yang pertama ni saya rasa kabel punya sistem. Nanti kita buka, saya tunjukkan apa kaitan kabel ni dengan barang yang nombor dua ni. Okey, barang nombor dua ni adalah monitor yang saya beli berukuran tak silap dalam 23 inci ataupun 24 inci. Nanti kita buka sama ada barang ni okey ataupun tidak. Dan saya yakin ini adalah monitor yang paling termurah untuk saiz dan spek yang macam tu saya dapat pada tahun 2021. Memang kalau ikutkan, ini adalah model yang lama, tapi banyak kelebihan yang ada untuk monitor ni. Saya jadikan monitor yang ni sebagai monitor yang kedua sebab saya dah ada LG Ultrawide yang saya pernah review pada sebelum ini. Anda boleh tengok video LG Ultrawide saya yang saya pernah post sebelum ni. Okey, ini tak semestinya anda jadikan second monitor macam saya jadikan second monitor lah. Anda boleh juga jadikan sebagai first monitor anda, sebab ini adalah monitor yang paling bajet yang saya rasa sangat berbaloi untuk tahun 2021. Harga dia lebih kurang RM300, anda dah dapat spek yang macam ni. Sebelum kita teruskan, minta untuk jasa baik anda yang melihat video saya ini, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan button loceng yang berada dekat bawah tu, tekan je, percuma. Okey, tanpa melengahkan masa, macam biasa sebelum kita unboxing, kita kena ada kelengkapan yang secukupnya untuk kita buka. Biasanya kita perlukan gunting dan pisau. So kat belakang saya ni saya dah preparekan siap-siap. Ada gunting dan ada pisau. Okey, barang ni tak silap saya beli daripada Shopee. Nanti saya akan tinggalkan link pada description di bawah. Dan ini saya beli pada Lazada tak silap. Kenapa saya beli kat Lazada? Sebab tiba-tiba saya jumpa satu seller yang jual yang harga murah. Saya dah cari dah model yang sama macam ni dekat Shopee, tapi tak ada. Yang ada model adik dia, harga pun lebih kurang sama. Anda bolehlah pilih kat mana-mana satu model yang anda nak. Nanti saya akan sertakan link dan screenshot dekat sebelah. Okey, jom kita buka dulu. Saya rasa buka ni dulu kot, barang yang kecil ni. Saya rasa nanti anda tahulah sendiri kenapa saya beli barang ni. Sebab kalau kita nak set up multiple display, kita perlu ada benda ni. Macam mana nak buka ni? Okey, ini adalah wire saya beli. Ada dua set kat sini. Gunting dan pisau ni saya letak tepi dulu. Dua set ni, berapa harga saya beli saya pun tak ingat lah, tapi lebih kurang harga yang paling termurah untuk spek. Tak silap dia support juga untuk 4K kalau anda boleh lihat kat sini, kalau anda nampak lah. Okey, wire HDMI ni, jom saya try buka satu. Kat dalam ni dia ada product warranty card. Dia ada warranty juga. Okey, saya beli, itulah saya suka beli barang yang ada warranty. Kalau ada masalah ke apa-apa, saya hantar balik kat seller. Okay, ni wire HDMI yang saya beli. Dua-dua sama je. Warna apa ni? Saya tak nampak lah. Saya pun tak kerti sangat lah bab wire ni. Ada wire 2.0, 2.1, tapi dia berkaitan dengan 4K, 6K dan sebagainya lah. Tapi untuk 2.0 tak silap saya dia dah support juga untuk 4K. So beli je lah kan, sebab kita nak buat multiple display punya setup. So saya akan sertakan link juga dekat description di bawah. Jom kita buka pula untuk parcel yang besar ni. Baru sampai hari ni. Baguslah. So far kalau ikutkan dia punya ni, tak ada rosak apalah dekat sebelah luar. Kat sini ada kertas HP lah, tapi model yang saya beli ni bukan HP. Mungkin kotak recycle dia pakai balik. Okey, tak apa, kita buka dulu.
One eternity later. Okey, siap juga. Setelah penat menarik plastik ni, kotak dia memang saya rasa ni kotak recycle. Dia bukan kotak original, sebab ini adalah barang use ataupun refurbish lah. Okey, monitor use. Jom kita try buka. Bismillahirrahmanirrahim. Memang padat lah dia, dia packaging ni padat, dia tak ada space untuk dia bergerak. Okey, ni dia. Kalau anda boleh nampak kat dalam ni, apa yang saya boleh tarik keluar. Okey, ni barang pertama yang kita boleh bawa keluar. Apa ni? Berselutip ni. Tak apalah, saya keluarkan terus. Okey. Dari segi dia punya stand ni pun anda dah tahu lah jenama apa. Saya yakin ni jenama Dell. Anda pun kenal Dell. Kenapa saya pilih model Dell, nanti saya tunjuk kenapa. Okey, ni dia punya stand. Settle. Okey, ni yang kedua. Okey, dia punya kaki juga, kaki belah bawah. Ni stand kena ada kat atas ni. Ni kaki dia. Okey, bawah ni ada putar-putar. Sama juga macam LG yang saya review sebelum ni, tapi skru dia berikan asing lah, sebab ini barang second. So benda kebanyakannya dah dimasukkan. Okey, dalam ni ada apa-apa tak tertinggal? Tak ada. So kita keluarkan. Banyak bekas telur dan sebagainya kan, untuk dia tak nak barang ni bergerak-gerak lah. Bagus lah, bagus. Ini apa ni? Ini adalah VGA punya kabel. Okay, VGA punya kabel. Tadi saya ada buka unboxing untuk HDMI. Ini VGA punya kabel. Terima kasih bagi juga. Okay, ini power lah, power supply. Okay, power supply dia bagi. Okay, ini monitornya. Okay, jom kita keluarkan dulu monitor dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia bubble wrap lah monitor dia. Dalam ni tak ada apa, so saya letak bawah lah. Kalau tak semak kat atas ni. Okay, ni monitor dia. Kalau anda nampak ni, Dell kat bawah ni. Okay, sini ada beberapa button. Kalau anda boleh nampak, ada 1, 2, 3, 4 dan 5. 5 ni on off lah saya rasa. Yang kecil-kecil ni apa? Dia ada tulis tak? Tak ada. Okay, ini biasa stiker kalau kita beli barang yang used lah. Dia akan ada macam warranty dia sendiri ke apa kan, stiker macam ni. Saya pun tak tahu sangat. Okay, bawah ni ada apa ni? Okay, kita tengok skrin tak ada pecah ke apa. Nanti kita try cucuk sama ada okey atau tak. Okay, belakang ni ada tempat untuk kita letak stand tu lah. Dia terus melekat kat sini. Dan ni ada built-in speaker kan. Saya pun tak tahulah, sebab atas ni macam ada lubang-lubang ni. Tak tahulah speaker ataupun sama ada air hole dia lah, untuk disejukkan enjin dalam ni kan. Okay, bawah ni terdapat beberapa slot. Kalau anda boleh nampak kat sini. Yang pertama adalah HDMI. Saya ada beli wire HDMI, sebab HDMI dia tak bagi, just dia bagi VGA je. So yang kedua ni adalah DisplayPort. DisplayPort pun saya boleh pakai ke? Tak ada, sebab saya pakai laptop. Laptop hanya ada HDMI. Alhamdulillah lah, untuk monitor macam ni dengan harga 300 saya beli. Saya dapat HDMI, dapat DisplayPort. Sebab LG tu saya beli dengan harga 800, ada DisplayPort. Saya bersyukur lah ada HDMI dengan DisplayPort. Okay, ni pun ada VGA. So kalau kita pakai CPU yang lama-lama kan, PC yang lama-lama, masih lagi boleh cucuk. So banyak port untuk kita cucuk hidupkan monitor ni.
Dan ada apa ni? Okey, ini kalau anda monitor baru dia tak ada benda ni. Ini adalah type B. Yang warna biru ni type B. Setahu saya lah, untuk pengetahuan saya, kita kena cucuk dekat plug type B punya wire. Dia akan hidupkan USB port yang ada dekat monitor ni. Kalau anda tak cucuk type B punya wire kat sini ke power supply, USB ni tak akan function. Anda hanya boleh pakai USB port dekat laptop saja. Ataupun kalau anda cucuk dekat CPU PC, saya rasa tak boleh hidup juga tanpa kita cucuk wire type B tu kat sini. So wire USB kat belakang ni ada dua wire USB, dan saya rasa USB yang biasalah, yang slow, bukannya fast charging ke apa kan, bukan Thunderbolt kan, Thunderbolt type C kan. Sini pun ada 2 slot untuk USB. Okay, saya rasa tu saja untuk saya. Macam ada bunyi sikit lah, saya unboxing. Jom kita try pasang dulu macam mana cara dipasang. Okey, untuk pasang monitor macam sebelum ni, untuk saya pasang LG pun saya terbalikkan dulu macam ni, dan kita kena pasang kaki dia dululah untuk mudahkan kita buat kerja. So basically dia slot in je ni. Macam ni. Okey, yang ini confirm lah macam ni. Stand dia. Jom kita screw. Pusing-pusing. Kita boleh screw pakai tangan je sebab dia ada tempat memutar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh pusing. Kiranya kalau laptop macam ni, ke kiri boleh, ke kanan pun boleh. Ui, besar degree dia, dalam 270 degree kot. Sini boleh, sini boleh. Mungkin lah 270. Okey. Dan kita tengok kat sini ada dia punya macam tajam kat sini. Kalau anda boleh nampak tajam. Sini pun ada tajam, sini pun ada dia punya macam slot. So kita kena tengok lah. Okey, kalau anda perasan kat sini dia ke atas, dan belah sini dia tak ada lebih. Jom kita tengok balik dekat monitor. Kat sini ada besi. So maksudnya yang tak ada, yang lebih ke sini, dan yang kurang tadi kita masukkan ke sini. Jom kita tunjuk. Yang lebih ke sana dan yang kurang ke sini. So, kita masuk sebelah sana dulu. Dia punya kaki tinggi sangat. So, saya kena tinggikan sikit. Dah bunyi ketat. Okey, sudah kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Inilah monitor yang saya beli dengan harga RM300. Zik, kenapa monitor kau menegak? Biasa landscape. Okey, ni portrait sebab apa? Itulah kelebihan untuk jenama Dell. Kalau anda buat research, anda buat kajian, buat survey, jenama Dell ni memang banyak buat rotatable screen monitor, di mana disebabkan saya nak jadikan ianya second monitor. Memang saya nak buat tegak macam ni untuk second monitor. Kalau saya nak jadikan first monitor, kalau anda nak jadikan first monitor, pusingkan je lah. Jadi macam tu. Okay, dan anda juga boleh tinggi dan turunkan. Okay, so, kalau kita tengok daripada tepi lah, kalau anda nampak, kita boleh turunkan. Maksimum dia 1 inci bawah. Lebih kurang lah 1 inci sebelum dia kena ke lantai. Okay, dan dia juga boleh dipusingkan. Macam tu. Dia boleh dipusingkan ke sini. Macam tu. Itu sebab saya beli monitor ni. Okay, jom kita tinggikan dia balik. Nak tengah-tengah boleh tak? Boleh. Tengah sikit boleh. Boleh. Kita tak perlu lock apa-apa, dia akan macam ketat dah kat situ. So kita try naik atas dan kita rotate balik. Macam ni nak rotate? Macam ni. Okey. Ini dia. So ada beberapa port yang belah sini lah, dan USB dia kat atas. Jadi kita try, sama ada kita try pusing ke sini. Boleh tak? Tak boleh, dia lock. Maksudnya memang dia dah fix untuk dia pusing ke satu arah sahaja.
Macam ni saja. So macam tu lah. Kenapa saya beli model, tak silap saya model ni adalah P23 inci, P23 17HT tak silap, P23 17H. Macam tu lah. Kenapa saya pilih model ni? Ok, selama saya buat survey dalam sebulan 2 bulan macam tu, saya nak cari second monitor, saya ada jumpa yang lagi murah dalam 290. Saya akan bagi gambar kat sini. Ok, 290 yang saya jumpa kat Shopee ni, dia adalah model P23 14HT tak silap saya. Ok, untuk model yang ni, yang saya bagi gambar ni, dia tak ada untuk slot HDMI. Kalau kita tengok nombor tu sendiri 23 14HT, dia dah lama. Berbandingkan ni 23 17HT, 17, angka dia lagi besar, maksudnya dia lebih baru. So baru tak baru juga, dah lama jugalah monitor yang berada dekat tangan saya ni dalam 2016 kot, tak silap saya. Kalau salah boleh komen kat bawah. So monitor kita dapat, power kita dapat, VGA kita dapat, Alhamdulillah. Sebab saya PM seller apa wire yang dia bagi, dia kata tak bagi apa-apa wire. So kita dapat juga VGA, Alhamdulillah. Tak tahulah boleh pakai ataupun tak, saya harap boleh pakai lah. Jom kita pergi untuk test monitor ni. Jom. Ok, macam tadi saya cakap, untuk saya test sama ada ok ataupun tak kualiti yang ada dekat Dell P23 17HT pada tahun 2021 ni. Saya pun tertanya lah, sebab saya tengok review kebanyakannya pada tahun 4 tahun lepas kot. 4 tahun lepas punya review, 3 tahun lepas punya review. Lepas tu bila video tu dah masuk ke dalam YouTube, kita nampak kualiti tu depan-depan. Kita tak tahu sama ada kualiti ni okey ke tak kan, dia guna IPS LCD ke tak kan. Sebab untuk LG saya dah biasa dengan 2K resolution. Yang kat depan saya ni 1080. Saya dah biasalah. Berbanding dengan kat atas ada satu monitor tu memang sangat lama lah, 19 inci, di mana dia punya huruf tu masih lagi nampak macam petak-petak lah. Dia bukan guna IPS LCD, dia pakai benda lah, saya pun tak kerti sangat. Tapi memang model lama lah, dia macam petak-petak kan, macam robot. Tak sedap lah mata memandang untuk pada tahun 2021 ni kalau kita nak pakai. Jom kita try sama ada dia berfungsi ataupun tak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dah cucuk dah power socket dekat bawah, dan try masuk cucuk kat sini. Okey, mana wire HDMI? Sekejap, saya ambil sekejap wire HDMI yang kita baru beli tadi untuk saya test. Okey, ni wire HDMI yang saya beli tadi. Buka dulu dia punya semua ikatan dan cover-cover ni. Ada in out ke? Tak ada. So kita cucuk je lah. So HDMI kat sini. Okey, jom kita rotatekan dulu untuk anda tengok. Tinggi je. Mak ai. Rendahkan sikit. Okey. Jom kita try on macam mana on. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kotor-kotor sikit, kecap kesan cap jari tangan dan sebagainya. Bismillah. Tulisan dia sharp, tak ada masalah. Kalau saya tengok kualiti ni sama je macam laptop saya. Ratio sama 16:9, sebab dia buka ultra wide macam monitor biasa. Jom kita try main dulu. Kita try buka apa yang banyak huruf-huruf sikit. Dia punya tulisan tu memang tak nampak langsung lah, petak-petak. Saya rasa model ni merupakan model high end jugalah untuk 4 tahun lepas, 3 tahun lepas untuk jenama Dell ni. So far saya berpuas hati. Jom kita try buka sekejap YouTube satu, YouTube saya lah nak tengok kualiti video macam mana. Kita try tukar kepada
2K. Okey lah, not bad. Not bad. Okey, tak ada masalah. Kita try tegak, pusingkan. Ke bawah sikit. Oh, dia tak boleh nak. Okey, untuk model ni kita tak boleh nak apa yang kata tilt. Okey. Okey lah tu kan. Daripada tak ada untuk jadi second monitor. Sekejap. Kalau macam ni macam susah kan kita nak buat kerja kan. Susah nak main mouse. Okey. Buat kerja gila ni nama dia. Sekejap. Kita X dulu. Kita tukar dia kepada portrait. Display setting. Maaf lah kalau saya ingat macam ni kan. Sebab susah lah kalau nak main tegak. Kita pakai extend. Kita buat sekejap duplicate. Kita buat extend. Ok. Keep change. Lepas tu kita determine lah. Detect mana nombor 1. Oh ni nombor 1, ni nombor 2. So saya buat nombor 2 ni sebagai portrait. Keep change. Portrait dia saya buat dia ke atas sikit lah. Kalau anda boleh nampak lah kan. Anda tak nampak kot. Identify. Ok. Apply. So macam ni. So macam ni kita buat kerja. Contoh saya nak buka YouTube lah kan. Satu jap. Wow, best lah portrait. Sebab berdasarkan pengalaman saya tak pernah try lagi lah untuk portrait punya monitor. Memang best lah. Kalau anda scrolling berita ke kan, dia penuh lah. Jakun. Okay. Best lah, best. Siapa yang nak buat kerja apa kan, memang best lah ada portrait monitor ni sebagai second monitor. Jom kita try play jap satu ni ultrawide saya itu. Saya hanya kebanyakan buat Okey, untuk model ni seingat saya lah tak ada apa ni. Tak ada. Oh, dia jadi tegak. Tak ada apa ni, sound kat dia punya dalam ni. Memang seingat saya macam tu lah. Sebab berdasarkan orang review pun macam tu. Tak ada. Oh, kat bawah ni pun kita boleh buat kerja. Contoh saya nak buka apa words. Okay, kita buka words sekejap. Mantap Pak Bu. Ni close. Yes. Boleh buat kerja babe. Jakun kejap. Sebab ada portrait monitor ni kan. So saya rasa tu sajalah. So far saya sangat berpuas hati. Tak ada masalah lah kot. Saya harap tak ada masalah yang saya hadapi untuk monitor ni. Sebab saya baru buka je tadi, baru unboxing dan saya baru try. So far Alhamdulillah okey. Siapa yang berminat untuk cari monitor second hand dengan harga murah, dengan spek yang zaman sekarang yang ada rotatable dan sebagainya ni, dengan ada HDMI, dengan harga 300, anda boleh dapatkan dekat seller ni lah. Saya akan bagi detail kat sebelah ni. Ataupun seller yang saya jumpa, saya plan nak beli awal tu dekat Shopee. Tapi yang tu tak ada HDMI lah. Itu hanya VGA dan display port semata-mata. Yang ini ada set lengkap. Tapi selepas sehari saya beli dengan harga 300, seller dah naikkan harga 400 lebih. Rezeki saya lah. So kalau anda berminat, anda boleh lah nego-nego kepada seller tu kan. Mana tahu rezeki anda untuk dapat second monitor dengan spek yang macam ni pada tahun 2020, pada tahun 2021 pun masih lagi okey untuk dipakai. Kualiti dia pun sangat bagus. Kita boleh nampak tulisan ni sharp, tak ada macam petak-petak
macam zaman dulu ni style kan. So itu sajalah kot untuk video kali ni. Jangan lupa untuk subscribe, komen dan share jika video saya ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.